pasaran global dengan aplikasi dagangan X. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Maaf kita ada problem sikit dengan technical. So rasanya kalau ada apa-apa lagi, kalau stuck lagi bagi tahu dekat chat. Kimi A nanti saya jawab. Okey, jadi kita ulang sekali lagi lah. Kita menyangkakan untuk data CPI pada malam ini, indeks akan mencecah satu rintangan sebelum melakukan pergerakan ke bawah. Alternatif dia kita dah lengkap dekat sini. Alternatif dia kita asal hello ya. Hello. Jawahir. Akmal okey semua Akmal? Okey. So alternatif dia kita dah lengkap. Ini adalah lekuk dua. Dan kita ada dua yang amat shallow Jawahir boleh mutekan dekat team tak? Saya dengar Jawahir dekat sini juga. Okey, so itu alternatif dia. Dua ni lengkap dekat sini. Asalkan anda tak short index. Itu yang jangan dibuat Okey. Dan seperti saya terangkan awal tadi, the whole thing ni adalah Sekejap, saya dengar Jawahir dua tempat. Your mic. Okay. So ini adalah untuk ni kita jangkakan the whole thing ini merupakan lekuk satu sebab kita masih menjangkakan ini merupakan dollar dynamic. Okay, itu adalah untuk US 500. The same thing untuk indeks yang lain Jadi kalau break ke atas pun tak ada apa, kita masih akan letakkan sebagai, so kalau ini break, ini cuma satu. Tak ada apa, dia tak break apa-apa. Okay, unless dia break high, tu cerita lain. Masa ni tak ada. Okey, kalau kita lihat kepada US 100 pun yang sama, DAX pun yang sama. Kalau kita lihat kepada UK 100, ni yang break high. Ini yang break high But kenapa kita tak dapat nak katakan itu adalah yang lain-lain tadi? Yang lain-lain tadi kita masih lukis ke bawah dan tak kata ke atas. Sebab kalau ini kita lukis ke atas, UK 100 ni kita akan lukis yang amat agresif. Ini adalah 3, 4, 5, 1, 2, 1, 2 dan 3 dalam 3. Kalau itu berlaku, itulah negatif yen. Faham maksud saya? Jadi ini bukan lagi, ini adalah something yang amat agresif kalau kita lukis macam tu. Dan kita pun memang jangkakan yang lebih agresif untuk UK 100 sebab dia leading, break high, break all time high. Ini adalah kadar tertinggi dalam sejarah untuk UK 100. Okey, pullback dia merupakan peluang entry. Okey. JP225 kita masih jangkakan sebagai triangle. Saya tak minat. Dekat daily ini adalah triangle. Saya tak minat. Kenapa? Kita masih jangka a bit of yen punya strength apabila lekuk 2 berlaku untuk indeks. Span 35 tak ada apa. Break ke atas pun kita masih lukiskan sebagai satu ni. Nothing. Okay. So, untuk soalan Kimi, buat macam ni Kimi. Time frame berapa? Mana satu leading, mana satu lagging, mana satu? Time frame berapa Kimi? UK 100. Ni UK 100. Ini adalah DAX GER 40. Okey. Time frame berapa lagging dengan ni? Low yang sama, ambil low. Ini adalah low dia. Low yang sama. Okey.
So kalau kita lihat kepada UK 100, dia break all time high dekat daily, ini leading. Dekat daily ini leading. Tapi dekat DAX ni dia tak break lagi. But kalau kita lihat kepada structure, dia dah ada sama juga dengan DAX. Okey, daripada low di sini, daripada low ini kita dah ada low, high, higher low, higher high. Kita dah ada benda tu. Itu kat daily. So ini ada siri. Ini ada sequence. Tapi ini break high. Jadi dekat daily ini leading. Dekat H4 kita kena cari sama yang low yang sama. Jadi time frame yang lebih sama. Okey. Ini adalah low yang sama. Low yang sama. High ini. High di sini. Low yang ini. Low yang ini. Jadi dia tak ada. Ni sama. Ni sama-sama. Tak ada leading, tak ada apa. Ni concurrent, sama-sama. Kalau dia dua sahaja dibandingkan, dia sama. Faham tak? Kalau H4 tu daripada low ini, kita dah ada low, high, higher low dan yang sama. So, dekat H4 ranking dia sama. Ranking dia sama. Daripada sini pun kita dah ada dua lekuk. Dah ada dua lekuk. Dah ada dua lekuk. Ni lagi jelas. So, kalau dekat H4 dia ranking yang sama. Ini pun dah break high, ini pun dah break high. Mungkin dekat kecil-kecil lah. Boleh, Kimi? Jadi, kalau daripada sudut ranking dia sama. Daripada sudut structure, low, high, higher, low, higher, high tu. Okey, ranking dia sama. Okey, balik kepada cerita kita dekat ni. So, apa pun pullback dia, kita tahu trend tu dah ada. So, pullback tu merupakan peluang untuk entry. UJ semasa kita ada pullback dalam US dollar, perhatikan kepada U-Shave ni. Okay? U-Shave ni tengah test low. Ni dah break rasanya. Jadi kalau ini dah break, so kita akan extendkan dia macam ni. Maksudnya ini adalah B. Ni apa yang kita ceritakan semalam rasanya. Ini A, ini B dan ini C. Okey, apa signifikan dia? Okey, ini adalah untuk U-Shave. Kita tahu U-Shave dan Euro US dollar adalah mirror kan. So ini dalam time frame dan masa Tengok apa dia punya tanda tu. So itu bermaksud untuk Euro US dollar kita mungkin masih dalam B ni. Ini tak dapat nak cari. Saya nak cari peluang kalau dia ada 3 lekuk yang jelas. Tetapi tak ada. Ni tak ada. So apa yang kita boleh buat kepada yang structure ni? Ini masih lagi B. Disebabkan oleh U-Shave tadi. Sama macam kita bandingkan sama macam kita bandingkan FTSE tadi dengan DAX. So ini akan break ke atas. So kita belum lagi satu ni. Dan kita akan buat macam ni. Ini adalah A. Sekejap
U chef. Okey, B. Kita akan habiskan struktur ni dalam satu macam ni. Satu kat sini. Faham? Jadi, kita jadikan ini sebagai flat. The whole thing ini, the whole thing kat sini, A, ini sebagai B, dan the whole thing kat sini sebagai flat. Faham tak? Sebab U chef kita jangka habis 100% kat sini kan. Anda cuma jangka euro US dollar habis di sini. Ini tak dapat nak enter. Saya cari peluang tapi tak dapat. Faham? Kalau kita jangkakan U chef cuma habis kat sini. Kalau ini buat macam ni, kalau kita jangka ini sebagai zigzag macam ni, sebagai B, U chef ni akan break low ini. Ni akan break. Faham tak? Kalau kita jangkakan euro US dollar ni buat jauh lagi. Kalau kita jangka ini buat zigzag kan. Faham Christian tu? Macam mana anda fitkan kepada korelasi apa yang anda nampak. Anda cuma jangka satu lagi structure untuk US dollar. Jadi itu bermakna untuk dolar kat sini pun sama. Anda cuma jangka ini habis di sini. Saya tak kisah pasal invalidation. Kita guna distribution. 1930 dia guna invalidation, Jo. Sebab kalau flat, invalidation tu tak penting. Faham, Jo? Kita guna distribution system. Kalau macam untuk euro US dollar, kalau kita letak, kalau 1930, dia akan letak kat sini. Tapi kalau kita jangka sebagai flat, flat boleh sampai ke atas ni. Sama kan? Yes. Dia macam main chess. Anda nak jangka dia macam mana? Itu beza dia, Jo. Sebab itu kita tak trade untuk structure. The thing is, anda jangka berapa lagi? Sebab kalau anda jangka dia macam ni, then U chef ni akan break. Nampak tak? Apa guna lagging soalan Kimi A tadi kan? Lagging, leading dan apa-apa lain semua tu. Kalau anda cuma jangka dia habis kat sini, ni dah break. Tak apa. Jadi next adalah kat sini kan. Now, kalau anda jangkakan dekat yang tadi tu buat sebagai dekat euro US dollar buat zigzag, dan sini pun zigzag, maksudnya satu ni kalau zigzag kat sini buat zigzag, ini adalah satu motif, korektif motif. Okey, 1, 2 dan 3. Okey, salam sore. Okey. Dan dekat U chef kat sini, sini pun akan buat 1, 2 dan 3. Anda ambil dia punya ni, ada kemungkinan kita boleh break. Boleh tak ada jadi? Boleh. Tapi kita akan buat macam mana? Kita tengok kat sini sebagai berapa lekuk. Kalau kita jangka sini sebagai ni, kita boleh jadikan dia sebagai W, X dan Y. Kita jadikan dia sebagai W, X dan Y. Itu adalah W, X, Y kecil. Saya tak suka lukis benda tu. Sebab dekat MT5 ni, W, X, Y kena tulis satu-satu. Faham?
Nampak? Dia punya practicality, Jo. Kita jangka berapa structure. Itulah FIBO. Kita jangka ini akan habis dekat FIBO 100. The moment dia break something, then anda jangka dia habis kat 100. Tanpa benda ni, kita tak dapat nak lukis. Anda boleh lukis apa juga kat situ. Sekarang ni, anda cuma jangka satu structure. Okay, itu bermakna untuk GU pun sama. Ini akan extend dan kita jadikan ini sebagai zigzag. Sebab anda nak habiskan dekat sini je. Nampak cara dia? Ni kita jadikan zigzag. 1, 2, 3, 4 dan 5. Sebagai zigzag. Supaya dia habis kat situ. Unless dia buat cerita lain. Kalau tak dia subjektif sangat. Apa juga kita nak lukis semua boleh kan? Kita akan letakkan sebagai korelasi dia. Korelasi kepada berapa lekuk lagi kita jangka. Kalau dia buat something, kalau kita ada incomplete, kita trade. Kalau tak ada incomplete, kita tak trade. Itu dia. Sebab itu trade cuma pada incomplete sequence. Okey, ini adalah untuk GU. Kita jangka satu lagi structure. Itu GU. Boleh tak dia habis dekat 618 dekat sini? Saya tak nampak dia jauh sangat. Ni mungkin habis dekat 618764. Ni mungkin habis kat sini. Possible dia habis kat sini. Sebab kita tengok U-shape tadi tak terlalu jauh. Tapi ini pun tak ada apa. Okey. GJ sekejap lagi kita habiskan untuk dollar pair. Okey, UCAD tak ada apa. Kalau break ke bawah, ini cuma 5. Maksudnya kita extendkan, instead of 1 habis kat sini, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Macam tu. Yes, Jo. Kalau tak, asyik recount kan. Jadi kita akan satukan semua. Satukan semua. Okay, UCAD. AUD US dollar, tak ada apa. Ini boleh jadi lekuk B lagi. Sebab itu jangan trade bila tak ada sequence. Ini baru saja ada high, ada low, belum ada sequence. So ini tak ada trade. Jadi dalam peti kata lain, sejak daripada structure sini, ini sideways. Okay, NZD pun sama. Nothing. Gold nothing. Gold boleh buat 2 ini. Dan ini sebagai flat. Faham tak? A, B, 1, 2, 3, 4, 5. Kan? Dia tak ada, dia tak nampak benda ni. Kita cari peluang euro US dollar dengan gold kan awal minggu ni. Tapi tak ada sequence dia yang kita boleh cari. Okey. Yen pair. UJ, EJ. Yen pair seriously saya tak minat. Ini tak break high lagi. UJ ini sama. So nothing kat situ. GJ ini pun masih tak ada apa. AC Milan, kalau tanya saya semasa 5, 1, 2 dan 3. Itu sebagai lekuk 4 ni. Okey. Kalau tanya saya tak ada. Daripada sudut structure, daripada ini B ni, ini dah 100%. Ini dalam zone dia. So structure ini daripada B ni, maksudnya ini dah matang. Unless dia break 1618, then pullback dia merupakan peluang untuk entry. Okey, asalkan anda tak short dia semasa. Tu GJ.
AUD JPY pun sama. Ini mungkin adalah nampak seperti 3 dan 4. Ini 3 dan ini akan buat 5 dengan divergence nanti. Ini tekuk 3. Kalau cerita macam mana pun tekuk 3. Samsung kalau tekuk 3. CAD JPY pun sama. Either kita masih lagi, ini 3, ni 4 dan satu lagi high untuk lengkapkan 5, ataupun kita dah start lekuk 2. But kalau tengok yang ini, nampak seperti dia dah buat reset. Okey, nampak seperti dia dah buat reset. Jadi kalau ada nampak yang jelas CAD JPY ni, ini boleh cari peluang untuk long, untuk shorter term. Tak break lagi, ya. Untuk shorter term. Itulah untuk CAD JPY. Okey, lain daripada tu, minyak, silver, tak ada apa-apa. Minyak, copper, euro AUD, tak ada apa. Euro GBP, GA masih ke atas, GN masih ke atas. Bitcoin kita jangkakan satu correction sebelum satu lagi ke bawah. Ni Bitcoin, BTC, dan DXY. Boleh? Saya melihat ini pada waktu ini lebih dipengaruhi oleh US dollar. Jadi kalau kita jangka US dollar akan buat benda ni sebelum ke bawah, kita jangka Bitcoin akan buat benda ni sebelum ke atas. Inilah peluang untuk membeli. Boleh? Ini lekuk 3 Bitcoin. Okay, ni lama lagi. Ni lama lagi. Jelas? Kita nampak untuk ZN contohnya. Segalanya benda ni malam ni. Segala-galanya benda ni malam ni. Sebab malam ni kita ada CPI. Kalau pasaran menjangkakan bahawa angka pada malam ni boleh menyebabkan Fed menaikkan kadar faedah dengan lebih agresif, ini akan jatuh ke bawah. Apa kesan dia? UJ itu melayang, Yen Pei akan naik. Dolar akan mengukuh, indeks akan jatuh. Tapi tak jatuh, jatuh tapi dalam diagonal. Ni maksud saya, ZN. Okey, ZN dan juga dolar. Semasa perhatian kembali kepada kadar faedah. Semasa. Okey, dia akan ada masanya dia punya korelasi ni breakdown. Tapi kalau ini start jatuh, inilah kadar faedah, ini akan start naik. Kalau ini start naik, ini akan start jatuh. Tu dia punya ni, dia akan inverse. Jadi itulah apabila tumpuan tema pasaran kepada kepada kadar faedah fundamental. Tu pergerakan fundamental. Wassalam. Of course dia tak akan bergerak satu setiap masa. Tak. Tema pasaran bukan setiap masa kepada kadar faedah. Tapi kalau dia kadar faedah, dan itu akan berlaku. Faham?
Kalau ia adalah kadar faedah, dan itu adalah yang jadi, itu adalah apa yang akan berlaku, korelasi berkenaan, dinamik berkenaan. Tetapi kalau tema bukannya pasal kadar faedah, then dia tak ada kena-mengena. Contoh, semasa market cerita pasal ni, kita nampak kan, dia punya ni adalah mirror kan. Tapi semasa kat sini tak. Semasa dekat sini nampak dia satu arah. Kenapa? Sebelum tu, ini sebelum COVID, orang tak cerita kadar faedah. Orang cerita pasal ekonomi kuat. Itu je. Kadar faedah rendah. Tak semestinya US dollar kuat, indeks jatuh. Tak semestinya. Pada waktu ini, kalau saya masukkan indeks naik. Waktu ni, indeks naik. US 500. Waktu di sini. Waktu ini. Indeks naik. US dollar naik. Yield naik. Tak semestinya. Sebab itu korelasi kena tengok apa yang jadi dinamik. Adakah dolar ataupun yen. Kalau dolar, cerita polisi, cerita fundamental. Kalau cerita pasal risiko, then yen. Sebab movement yang laju dekat indeks. Semasa kita masih cerita pasal FOMC naik 2 kali ke 3 kali. Tu cerita kita sekarang kan. CPI malam ni. Kalau itu cerita dia, itu cerita US dollar. Itu cerita fundamental. Bezakan fundamental dengan sentimen. Sentimen ni perasaan. Movement dengan perasaan laju. Movement dengan fundamental dia lama sikit, beralun-alun. Tu beza dia. Boleh? Letakkan cat ni, tak nampak ke tak tahulah. Waktu apa cerita pasal interest rate start nak dinaikkan ataupun dah mula keluar daripada dia punya pembelian aset, kita nampak US 500 start peaking, start dia punya momentum start kurang, US dollar start kuat. Bila dia kurangkan aset, pembelian aset, US dollar naik. Interest rate mula dijangka naik. Tu korelasi dia. Fundamental liquidity, yes. Itu je. Itu yang kita nampak dekat chart pun kan. Okey. Kita break dahulu dan kita sambung selepas ini. Jadi perhatikan kepada pergerakan dolar. Ini mungkin masih lagi B. Kalau dia break lah. Kalau dia break, kita letak B. Okey, dan euro US dollar ni mungkin masih B. Sebab U-shave tu dah break. Tu sebab dia. But itu adalah flat satu. Last satu. Okey, kita break dahulu dan kita sambung balik selepas ini. Ini adalah triangle. Okey, kita break dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okey, jadi tumpuan pasaran of course kepada data CPI pada malam ini. Jadi kita nampak some profit taking activities berlaku kepada pegangan untuk dolar, di mana position long dolar offloaded ke arah CPI. Maksudnya orang keluar pasaran lah, tu je. So kita nampak untuk U-shave break, but kita dah masih dalam zone sokongan, dan sekiranya ini lengkap dan bergerak ke atas, saya tak jangka lah. Saya jangka untuk ke arah CPI ni akan lebih sideway. So sideway dulu sebelum dia mencecah 100% ataupun lengkap dekat situ. But untuk semasa
selagi anda tak short index, selagi anda tak short yen pair, anda okey. Tunggu dia punya setup. Kalau dah ada keluar setup short, kita akan cakap short. Semasa belum, semasa baru satu lekuk daripada bawah. So, dan saya masih melihat kepada position long dollar untuk shorter term. But masalahnya dia tak nampak kat mana. Jadi kita disebabkan oleh U-shave tadi, kita jangka akan habis untuk euro US dollar, untuk gold. Untuk gold, ia akan menemui satu zon rintangan dan meneruskan pergerakan ke bawah. Jadi itulah dolar punya strength. Berdasarkan apa kita nampak dekat teknikal lah. Itu sahaja yang kita nampak. Okay. Saya berminat kalau gold ni jatuh bukan untuk short gold. Saya berminat untuk nak beli bearish ni nanti apabila pergerakan ke bawah ni lengkap. Jadi bukan saya nak short gold, saya nak long bearish apabila ini berlaku. Ni yang kita nak. Kalau itu berlaku dan kita pun dah nampak satu reset sekarang. Satu reset. So something yang cantik lah. Kalau dia terus naik pada malam ni, tak sempat lah nak masuk. Ada position kat sini je, tak dapat nak masuk lagi lah. Okey, itu adalah yang saya lihat. Ada soalan? Okey, kita sentuh sikit soalan daripada AC Milan yang kita dah sentuh sebelum ni sebenarnya, mengenai 3 akaun tu. Sekali lagi saya jelaskan. Kalau anda menggunakan leverage, menggunakan liquid, menggunakan bonus, bila anda katalah bila 100% US 100%, anda masukkan dalam satu akaun, anda trade dalam akaun itu juga. Bila anda withdraw, dalam tu tak jadi 100% dah, sebab dia tolak. Faham tak? Anda depo 100, dapat 100. Okey, jadi $200 margin. Ini margin. Anda trade, katalah untung jadi 300. Untung jadi 300. Sekali jumlah dia 300. Margin. Jadi dalam ni sebenarnya duit ada 200. Bonus ada 100. Tu bonus. Ni tadi bonus kan? Duit 100. Bonus 100. Jadi 200. Faham? Bila anda withdraw $50 ataupun withdraw 100, anda withdraw 100. Anda withdraw 100. Anda withdraw duit ni withdraw 100. Duit tinggal 100. Bonus tinggal berapa? Adakah bonus anda tinggal 100? Ada 100 atau tak? Ataupun 50? Kalau anda withdraw 100, dia akan tolak 100 ni. Faham tak? Dia akan ikut jumlah yang keluar tu. Jadi tak ada lah bonus tu habis. Faham? Kalau anda cuma guna satu akaun, satu segregatekan akaun anda. Maksudnya, ini adalah untuk anda, tak 150, tak. Anda keluar 100, jumlah bonus yang ikut keluar tu sama dengan jumlah withdraw. Baca term and condition. Dia tak jadi 150. Yang tinggal dalam tu, margin tinggal 100. Faham kali? Sekali lagi saya ulang. Anda ada satu akaun sahaja. Bonus 100%. Duit ada 100. Okey. Jadi margin jadi 200. Margin. Ini margin. Iaitu 100 duit, 100 lagi adalah bonus. Okey. Anda trade dan ini menjadi untung 100. Anda untung 100. Jadi dalam ni duit 200. Ni duit. Bonus masih 100. Okey. Anda withdraw.
anda withdraw 100. Dia akan tolak daripada 100 ni, dan jumlah yang akan ikut keluar daripada bonus juga 100. Faham tak? Jadi dalam ni tinggal duit sahaja sebanyak 100. Bonus tu tak ada dah. Tak jadi 150. Dia tak tolak 50%. Dia mana tahu duit ni, mana tahu satu duit anda duit untung. Tak ada. Faham tak? Baca term and condition betul-betul. Sebab itu, apa anda buat adalah anda buat satu akaun untuk depo yang 100% sahaja. Bila bukan 100%, anda tak guna akaun ni. Bila anda trade, anda internal transfer kepada satu akaun kosong. Anda trade dah dekat situ. Bila withdraw akaun lain, jangan withdraw daripada akaun ni. Faham? Supaya sentiasa ada 100% tu. Tak faham, saya tak tahu dah. Baca term and condition. Jangan main ya saja. Setuju terima bonus? Setuju. Cepat sangat kan. Membaca amalan mulia kan. Ayat pertama dalam Al-Quran pun baca. Tak payah. Nanti cerita lain. Okey. Boleh? Kena buka satu akaun depo, tak aktifkan bonus. Kalau tak nak bonus pun tak apa. Saya kalau nak pakai bonus, pakai. Kalau tak pakai, tak apa. Dia bila anda setuju untuk terima bonus, anda akan ada dalam lebih banyak syarat je lah. Sebab anda terima gula-gula. Itu je. Bonus abuse lah, apalah kan. Faham? Okey? Asalkan trading anda tidak boleh tidak buat benda pelik-pelik lah kan. Ni letak $10, buka 15 lot. Cukup-cukup je. Market pergi, itu bonus abuse. Biarpun anda untung, itu bonus abuse. Sebab kalau rugi, siapa tanggung? Bila akaun anda negatif, broker tanggung. Faham tak? Dia kira dia punya untung je. Kalau betul-betul order tu masuk market sebab jumlah yang besar, exposure besar, risk desk letakkan kepada market, anda tadi sebenarnya ada $10 je. Leverage tinggi. Campur margin semua kan. Bonus. $50, $10 jadi $20. Whatever lah. Loss. Anda ingat anda tanggung? Tak ada. Mana ada XM suruh depo lagi? Tak. Broker yang tanggung. Faham? Dia go both way. Sebab tu bila buat macam tu, yang letak $10, buka layer, bonus abuse. Faham? Tak faham? Tak apa. Okey, kita cerita pasal structure market. Semalam, kita dah cerita mengenai dua yang anda perlu